الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita daripada kitab huraian hadis geoeskatologi. Hadis-hadis akhir zaman yang dihuraikan mengikut kedudukan geografi. Hari ini kita masuk pada bab yang ke-8 daripada bahagian Tanah Parsi, dan ia merupakan bab yang terakhir daripada bahagian Tanah Parsi ini. Bab ini bertajuk Khuz dan Karman, dua buah lokasi yang disebutkan dalam hadis geoeskatologi. Khuz dan Karman merupakan dua buah wilayah yang terdapat di dalam peta Iran hari ini. Ia menjadi sebahagian daripada wilayah kekuasaan Parsi dari berbagai dinasti. Keduanya berada di bahagian selatan Iran, di mana Khuz yang dikenali sebagai Khuzistan berada berhampiran sempadan Iraq di sebelah timur Iran, manakala Karman pula terletak di sebelah timur, tidak jauh daripada sempadan Afghanistan, Pakistan, Oman dan UAE. Jadi kalau kita tengok kepada peta Iran, kedua-dua wilayah yang kita masukkan ini berada di dalam peta negara Republik Islam Iran. Semua duduk pada hemisfera selatan. Kalau kita bahagikan Iran tu kepada separuh, sebelah atas utara, sebelah bawah selatan, maka dua-duanya dalam peta tu duduk sebelah bawah, sebelah selatan. Tetapi satunya di sempadan timur, satu lagi di sempadan barat. Di mana sempadan timur ni nama dia Khuzistan. Dia berada di sempadan Iraq, dekat dengan Iraq. Iraq ni sempadan Iran lah, sebelah timur. Manakala Karman ini dia berada hampir-hampir dengan sempadan Afghanistan, Pakistan dan juga Oman, serta dekat juga dengan UAE. Oman dengan UAE ini lebih kurang sebenarnya dekat. Khuzistan dikatakan antara penempatan manusia terawal di Iran. Kawasan tersebut terkenal dengan sejarah dinasti Elamid yang muncul sekitar 3000 tahun sebelum Masihi. Terdapat sebuah bandar lama yang terkenal dengan nama Ahvaz. Kalau kita baca sejarah ketamudunan manusia, tahun 5000 hingga 3000 sebelum Masihi ini adalah tahun-tahun yang dikatakan sebagai tahun permulaan peradaban manusia. Manusia pada ketika itu membina masyarakat madani terawal. Dan kita boleh katakan tamadun Iran ni antara tamadun terawal, dengan terdapat dinasti Elamid yang berada di Khuzistan itu. Yang kita sebut dah sebelum ini, tamadun-tamadun dulu dia tertubuh hasil daripada
akses logistik melalui laut. Mana-mana tempat yang memiliki kawasan laut dan juga perairan yang boleh menghubungkan dengan banyak tempat, kawasan itu berpotensi untuk maju. Tempat kita ni, mana-mana pun kalau kita buat highway akan jadi maju. Zaman dulu dia tak boleh buat highway. Dia tengok lokasi alam semula jadi. Mana tempat sungai, muara, itu akan jadi bandar. Tempat orang kumpul, sebab pengangkutan paling efisien pada zaman dulu adalah melalui laut. Jadi Khuzestan ni di sebelah selatan dia adalah Teluk Parsi. Teluk Parsi ni antara kawasan persinggahan yang popular bagi perantau ataupun pedagang timur dan barat. Terdapat sebuah bandar lama yang terkenal dengan nama Avaz di kawasan ataupun di daerah Khuzestan tu ada bandar yang menjadi ibu daerah ataupun ibu kota kepada Khuzestan yang dinamakan sebagai Ahvaz. Situ adalah bandar lama, antara bandar yang masih diiktiraf sebagai bandar tinggalan khazanah sejarah. Umat Islam membuka Khuzestan di bawah kepimpinan Abu Musa al-Ash'ari, Gubernur Basrah pada tahun 639 Masihi. Bermula daripada tempoh ini, orang Arab memenuhi sekitar Khuzestan sehingga kawasan barat Iran disebut sebagai Arabistan yang bermaksud tanah Arab. Jadi bila Islam buka kota Parsi, ramailah orang-orang Arab yang Islam berhijrah membina kehidupan baru di Parsi. Antara matlamat utamanya adalah matlamat dakwah. Mereka memilih penempatan di Khuzestan dan sekitar, sehinggalah kawasan tersebut dikenali oleh orang Parsi sebagai Arabistan. Tantan ni bahasa Parsi maksud dia tanah. Dia beri nama Arabistan merujuk kepada tanah orang Arab. Asal bukan tanah orang Arab, tapi orang Arab dia banyak pergi bersitu, sehingga digelar sebagai Arabistan. Itu cerita di Khuz ataupun Khuzestan. Kerman pula terkenal dengan sejarah agama terawal di dunia, iaitu Zoroastrian, ataupun disebut kita kenali juga dengan Majusi. Sebenarnya sebelum dikenali nama dia dengan nama Majusi, mereka lebih dikenali dengan Zoroastrian, merujuk kepada pengasas dia. Nama dia Zarathustra. Nama dia Zarathustra, dikatakan pengasas ajaran ni. Tapi ada kata, kalau baca dalam tafsir Naisaburi, yang mengatakan Zarathustra ini asalnya seorang Nabi. Sama juga pandangan yang kata Gautama Siddhartha Buddha, yang dikatakan pengasas kepada ajaran Buddha, benarnya adalah seorang Nabi yang membawa ajaran wahyu, tetapi diseleweng selepas pada tu. Jadi tak ada sebenarnya kalau ikut kepada ajaran yang dibawa oleh Zarathustra ini untuk menyembah api, tak ada. Tapi dikatakan penyembahan api ini berlaku pada zaman pemerintahan Darius the Great, zaman Empire Darius, Empire Parsi pada zaman dulu selepas daripada Cyrus the Great. Dialah yang mengubah ajaran Zoroastrian ini kepada menyembah api. Terdapat banyak tempat ibadat bersejarah agama bertuhankan api itu. Mula diasaskan oleh Empire Sassanid Parsi pada kurun ketiga selepas Masihi. Wilayah itu jatuh ke tangan Islam seawal tahun 642 Masihi, selepas kejatuhan Empire Parsi. Jadi kurun ketiga selepas Masihi diasaskan bandar ataupun kota yang terkenal tu di Kerman itu pada awal diasahkan
Empire Parsi. Dan ia berterusan sehinggalah kepada jatuhnya mereka pada tahun 642 Masihi. Penduduk Kerman terdiri daripada etnik Balochis, sebuah etnik yang besar di timur Iran, selatan Afghanistan dan barat Pakistan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bagi negara Balochistan yang berada di atas peta 3 negara tersebut. Nasib orang Balochistan ini, dia macam orang-orang Kurdi yang merasakan mereka ini wajar diberikan kemerdekaan sebuah negara berdaulat yang bernama Kurdistan, tapi tidak diberikan sebab Kurdistan tak ada dalam peta. Tanah asal Kurdi ini sebahagian Syria, sebahagian Iraq, sebahagian Iran, sebahagian Turki. Diduduk antara sempadan 4 negara ni. Etnik Kurdi ni ramai di kawasan tersebut. Tapi waktu Sykes-Picot dipanggil pembahagian tanah-tanah bekas wilayah Osmaniyah ni, dia tak bahagikan tanah untuk orang Kurdi. Orang Kurdi kena jadi rakyat kepada sama ada Turki, Iraq, Iran, Syria. Begitulah nasib orang-orang Baloch ini. Sepatutnya kalau ikut kepada prinsip self-determination, satu prinsip yang diperkenalkan di PBB bagi memberi kemerdekaan kepada negara-negara bangsa-bangsa tertentu, mereka itu layak untuk ditubuhkan negara baru, negara Balochistan sebagai contohnya. Tapi mereka ini sengaja tidak diberikan tanah di kawasan tersebut, tetapi menjadi rakyat di sempadan Iran, Afghanistan dan juga Pakistan. Sebenarnya ini adalah satu taktik untuk destabilize, dipanggil, menyahstabilkan negara di sana. Memang strategi barat ni, dia tidak akan, walaupun dia akur dengan keputusan PBB untuk meninggalkan tanah jajahan masing-masing, tapi mereka yang melakar peta negara yang nak dijajah tu, yang nak ditinggalkan daripada penjajahan tu. Sengaja dia biarkan orang-orang ni tidak berada dalam negara yang sepatutnya, kerana mereka nak menimbulkan ketegangan di akhirnya. Bila satu etnik itu tidak sama etniknya dengan bangsa kerajaan pusat, biasanya mereka akan dipinggirkan daripada pembangunan. Dan golongan yang dipinggirkan ini akan tidak puas hati dengan kerajaan. Bila ada orang yang cocoh sikit, maka mereka akan bangkit melawan kerajaan, nak menuntut kemerdekaan sebagainya. Nasib negara-negara yang dijajah ni lebih kurang serupa je. Termasuklah di negara kita. Perkara ni, taktik ni digunakan apabila dimasukkan negara-negeri yang bukan daripada etnik pemerintah, dan mereka ni di pedalaman, di pinggir-pinggir. Jadi limpahan pembangunan tu tidak sampai ke sana. Contohnya di Sabah Sarawak. Jadi golongan inilah yang akan boleh menjadi, kalau kita baca tulisan Lim Kit Siang, dia kata ini time bomb, bom jangka yang boleh meletup bila-bila masa saja. Tunggu masa je orang cocok. Sama juga di Thailand. Sepatutnya orang-orang Melayu ni duduk dalam tanah Melayu belaka. Tapi ada di selatan Thai orang-orang Melayu
yang berada di bawah pemerintahan Thailand. Kerana sengaja orang-orang ni, kan kita ingat perjuangan Pulo dulu, angkat senjata lawan tentera Thai, berlaku perang di sana. Semua ini adalah bentuk destabilization yang dilakar oleh Barat sengaja supaya negara mereka je aman, negara orang lain biar kacau. Baru mudah dia nak kuasai negara, nak campur tangan negara-negara lain. Ini muslihat licik yang kita kena faham. Permainan penjajah versi baru. Nabi SAW pernah menyebutkan mengenai dua wilayah ini melalui sebuah hadis. La taqumu as-sa'ah hatta tuqatilu khuzan wa karman min al-a'ajim. Humrul wujuh, futsul unuf, sigharul a'yun, ka'anna wujuhuhumul majanul mutraqah, ni'aluhumus sya'ar. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah kamu memerangi Khuz dan Karman di kalangan orang bukan Arab. Wajah mereka merah, hidung mereka penyet, mata mereka sepet, dan muka mereka ibarat perisai yang diketuk bulat. Alas kaki mereka diperbuat daripada berbulu. Hadis riwayat Bukhari. Dari segi lafaz, hadis ni menyamai hadis yang menceritakan mengenai bangsa Turk. Ada hadis yang kita baca sebelum ni, dan akan kita baca pula selepas pada ni, satu bangsa yang dinamakan sebagai bangsa Turk. Nabi sebut, la taqumu as-sa'ah hatta tuqatila at-Turk, dengan hadis yang serupa, humrul wujuh, syi'aruhumun na'al, muka bulat apa sebagainya. Sebahagian ulama berpandangan bahawa golongan yang dimaksudkan hadis ini merujuk kepada bangsa Tatar daripada Mongol yang pernah menyerang Islam di zaman Abbasiyah dulu. Ciri-ciri fizikal yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah sama dengan keadaan fizikal tentera Tatar. Tatar ni dia mari daripada rumpun Cina juga. Rumpun Cina di sebelah utara tu, keturunan Manchur. Dia ni memanglah orang Cina kita tahu mata sipit apa sebagainya, tapi sebenarnya asal-asal orang-orang keturunan Yafis bin Nuh ni, asal-asal anak Nabi Nuh ni yang nama Nafis ni, Yafis ini, memang keturunan dia menghasilkan anak-anak yang muka bulat, mata sipit, hidung penyek, orang-orang Asia lah. Cuma sebab apa berbeza pula orang-orang Asia ni, ada hak sepek lagi, ada hak sepek mana, ada hak muka bulat lagi, ada hak bulat mana? Kerana asimilasi yang turut berlaku di kalangan anak-anak Nabi Nuh ataupun cucu-cucu cicitnya. Ada keturunan Yafis bernikah dengan keturunan Sam, keturunan Sam bernikah dengan keturunan Ham. Jadi menyebabkan genetik mereka ni berkongsi. Mata sipit kekal, tapi muka panjang ikut bangsa Sam. Jadi benda-benda itulah yang menyebabkan diversiti kepelbagaian kaum-kaum yang ada pada hari ini. Jadi ada ulama kata hadis ni maksudkan adalah tentera Tatar, kerana ciri fizikal dia macam tentera Tatar. Walau bagaimanapun tidak dapat dikenal pasti apakah kaitan Tatar dengan kedua wilayah ini, kerana mereka tidak berasal daripadanya. Jadi benda yang kita boleh timbul soalan pula, kalau betul yang dimaksud oleh Nabi ni Tatar, maka apa kaitan tentera Tatar dengan Khuz ataupun Karman? Kerana kalau kita baca sejarah dua wilayah ni, kita sebut tadilah, tak ada kaitan orang Mongol ni dengan orang Tatar ini dengan kedua wilayah ni. Jadi tak semudah tu kita nak faham. Jangan kita tengok rupa parah, kita terus kata ni tentera yang diperangi oleh orang Islam itu sebagainya. Itu silap. Tak boleh tengok kepada fizikal. Satu lagi pendapat menyatakan bahawa peperangan yang dimaksudkan belum berlaku lagi dan tidak ketahui bilakah masanya bakal berlaku. Jadi yang tolak pandangan yang kata tu tentera Tatar,
Dia kata hadis ni akan berlaku lah, tapi tak berlaku lagi. Tata tu berlaku dah, tapi kita tolak pandangan tu. Mana boleh ikut orang hok kata mata sipit muka bulat ni kita terima berlaku. Sedangkan banyak perkara yang boleh kita persoalkan. Ada kemungkinan bangsa yang disebut pada zaman Nabi itu muka sepek mata bulat, tapi hari ni hasil mereka berasimilasi, berubah muka dia, keturunan dia dengan rupa yang lebih sempurna, lebih baik lah, bukan sempurna belaka, hitam putih tinggi rendah pun. Cuma dengan rupa yang lebih baik, dengan rupa yang berbeza. Kita sendiri pun orang Melayu, rupa kita ni dah banyak berlaku perubahan daripada rupa-rupa orang dulu-dulu. Kita boleh kenal muka orang dulu-dulu ni beza dengan muka orang sekarang. Jika dilihat rupa paras, rupa fizikal penduduk sama ada di Khuzistan maupun di Kerman, keduanya tidak menyerupai ciri fizikal yang dinyatakan dalam hadis. Jadi bila Nabi sebut Khuz dan Kerman, hak ni tidak ada takwilan. Bila Nabi kata kamu akan berperang di Khuz dan Kerman, maka kita tak ada andaian Khuz ni maksud dia Eropah ke, Khuz ni maksud kenapa? Sebab pada zaman Nabi, Khuz itulah yang dimaksudkan Khuzistan, Kerman itulah yang dimaksudkan dengan daerah Kerman yang ada pada hari ini. Daerah tu dah ada sejak pada zaman Nabi lagi. Cuma takwilan, bila sipit tak sipit ni kita boleh buat andaian. Mungkin zaman Nabi tu kaum yang duduk di sana tu sipit, tapi hari ni tak sipit dah. Jadi sebab itulah dalam kita mengenal pasti hadis-hadis yang Nabi sebut tentang fizikal, kita jangan pegang tentang fizikal tu, kerana kita cenderung boleh untuk menuduh orang tanpa bukti, hanya kerana rupa parah dia macam yang Nabi sebut. Ada orang kata Ya'juj Ma'juj mata sepek muka bulat, kita kata jumpa dengan orang Cina, kita kata mata sepek mata bulat. Padahal kita tak tahu, mungkin orang Cina tu Islam awal pada tok nenek moyang kita lagi. Islam sebelum sampai ke tanah Melayu, disapa ke Cina dulu, disapa ke India dulu. Cuma di Malaysia ni, orang Melayu dia penduduk asal, bila mari saudagar Arab, peluk Islam melalui saudagar Arab dan juga saudagar-saudagar dari Parsi. Itu laluan keislaman kita. Hak mari daripada Parsi ni, mari daripada Aceh, hak mari daripada bawah ni, mari daripada Riau dan sebagainya, mari daripada Kepulauan Jawa juga. Banyak sudut sejarah keislaman kita. Waktu tu tak ada lagi orang Cina, orang India. Lepas pada itulah penjajah mari, dia bawa orang Cina, orang India yang tidak Islam. Hak Islam ramai ni dong, etnik Han. Kalau kita sebut Islam di China, kita faham etnik Uyghur sahaja. Hak duduk berlawang dengan kerajaan Cina hari ni. Padahal Uyghur ni salah satu etnik je. Etnik yang lebih besar etnik Hui. Ada etnik Han. Ada banyak beberapa etnik lagi yang Islam sejak berabad lalu, yang terima Islam. Tapi hak mari ke Malaysia ni bukan daripada etnik-etnik ni. Jadi mereka pun ikut agama nenek moyang mereka sampai ke hari ni lah. Mereka ni kekalkan ajaran Confucianism, ada yang beragama Buddha, yang Kristian pun ada. Itu sejarah dia. Jadi dari segi perkembangan politik, oleh kerana Khuzistan berada di sempadan Iraq dan didiami oleh etnik yang berbeza daripada majoriti rakyat Iran, maka kawasan tersebut sentiasa dilanda konflik. Ketika perang Iraq-Iran tahun 1980, Khuzistan menjadi antara sasaran penaklukan Iraq. Sebahagian politikus di Khuzistan dan di wilayah barat Iraq menuntut kuasa autonomi daripada Tehran. Ketika Iran berada dalam kegawatan politik hari ini, Ahvaz menjadi antara bandar yang kerap berlaku rusuhan sehingga menyebabkan kematian. Ahvaz dan kawasan Khuzistan ni
kawasan yang orang Arab duduk, dia bukan orang Iran. Jadi orang Arab ni dia ada perangai ketuanan bangsa yang kuat. Dia tak boleh berada tunduk bawah kuasa lain. Pada zaman Turki dulu, Osmaniyah menaungi umat Islam atas nama khilafah yang berperang melawan Osmaniyah adalah bukan sahaja orang-orang Arab tapi juga keturunan Nabi. Syarif Hussein Al-Hashimi, keturunan Bani Hashim, keturunan Nabi. Isytihar perang lawan Arab, Great Arab Revolution, Saurah Al-Arabiyah Al-Kubra, diumumkan di hadapan Kaabah, mempergunakan Kaabah untuk tujuan politik perkauman dia. Lalu berperanglah orang-orang Arab atas nama semangat kebangsaan lawan Turki Osmaniyah, sebuah kerajaan Islam yang diiktiraf pada ketika itu. Ini yang bangsa Arab, dia terpengaruh dengan dakyah-dakyah daripada diplomat British yang kata kamu ni bangsa mulia, kamu ni bangsa yang hebat, kamu tak sepatutnya berada di bawah orang-orang Turki ni. Kalau kami bantu kamu, support kamu dari sudut ketenteraan, dari sudut biaya, kalau kamu berjaya bebaskan tanah kamu daripada pengaruh Osmaniyah, maka kami akan latih kamu sebagai raja yang tidak ada kaitan, tak perlu report kepada Osmaniyah. Boleh negara berdaulat di kawasan Hijaz, di kawasan Najd pun serupa digunakan. Ini perangai musuh Islam, dia buat strategi pecah perintah. Tujuan nak melemahkan Osmaniyah. Bila Osmaniyah tak ada kekuatan lagi, orang Islam mula berpaling lawan Osmaniyah. Akhirnya Osmaniyah pun jatuh. Dalam keadaan orang Arab, Syarif Hussein sepatutnya dijanjikan untuk menjadi raja di tanah Arab, tidak ditunaikan janji dia. Dia pengguna saja. Kena bodoh di orang-orang British pada ketika itu. Jadi begitulah orang Arab yang ada di Ahvaz, yang ada di Khuzestan ini. Mereka tak sebulu dengan kerajaan pusat di Iran yang berbangsa Parsi. Jadi waktu perang Iraq-Iran tu, ramai orang-orang Khuzestan yang support Saddam Hussein serang Iran, walaupun Iran tu negara dia. Tapi Saddam Hussein tu satu bangsa dengan dia, orang Arab. Dia minta daripada Saddam Hussein untuk tawan Khuzestan ni daripada Iran, dan menjadikan Khuzestan ni duduk bawah Iraq, duduk bawah Iran. Dan mereka pun tuntut kuasa autonomi daripada Iran. Banyaklah cerita. Kalau kita baca rusuhan-rusuhan yang berlaku Arab Spring ni, dia terbawa-bawa juga sampai ke Iran. Berlaku di Iraq sepadan dia. Jadi angin tu berlaku. Antara tempat-tempat yang banyak berlaku rusuhan ni, tempat-tempat etnik yang berbeza. Di kawasan Kerman di Balochistan, di kawasan Kurdi di utara. Ini kawasan-kawasan yang banyak etnik-etnik yang bukan etnik Iran, etnik Parsi, yang lawan kerajaan ni. Kerman juga menampakkan situasi yang sama. Gerakan kemerdekaan Balochistan dibiayai oleh Barat bagi menghura-harakan 3 buah negara sekitar, yakni Iran, Pakistan dan Afghanistan. Buat masa ini, Balochistan di sebelah Afghanistan telah berjaya dikuasai oleh etnik tersebut. US telah menempatkan pengkalan tenteranya yang besar di kawasan tersebut dan juga Balochistan di sebelah Pakistan. Kini gerakan tersebut mula membuat kacau di Iran. Tapi lepas buku ini ditulis, Donald Trump sudah umum dia nak tarik tentera daripada Afghanistan, dan hasilnya dia berjaya untuk tarik tentera-tentera itu. Dasar yang diperkenalkan, dasar dia panggil dasar protectionism, dasar untuk menjaga negara dia dulu, make America great again. Jadi dia tak mahu keluar belanja banyak-banyak untuk perang situ, perang sini. Ni mentaliti Donald Trump. Dia bukan orang Islam,
Bukan kerana dia nak jaga negara-negara Islam ni. Sebab apa dia tarik di Syria? Sebab dia ni simpati kepada orang Islam. Bukan. Tapi hakikat dia cuma fikir-fikir untung. Dia orang bisnes. Trump ni, dia bukan orang politik. Jadi tengok, dana Amerika ni banyak keluar untuk biaya tentera-tentera luar negara. Buat apa buat begitu? Dalam keadaan rakyat Amerika ni ramai lagi gelandangan. Ramai lagi orang miskin. Ramai lagi yang menganggur. Perlu kepada dana. Lebih baik disalurkan dalam negara mereka. Ini pandangan. Hari ini Joe Biden terpaksa kerana birokrat-birokrat US ni dah tekan Joe Biden ni untuk ikut apa yang telah dinyatakan oleh Donald Trump itu. Cuma secara pastinya ideologi untuk menegakkan Balochistan di kawasan Kerman, termasuklah menggabungkan kawasan sebelah Iraq dan juga Pakistan dan juga Afghanistan ini masih lagi wujud sehingga ke hari ini. Walaupun tertarik, tapi gerakan ini juga masih lagi wujud. Mengikut peta terkini yang dilakar oleh Ralph Peters, bekas penyelidik ketenteraan US yang juga kini gerakan tersebut mula membuat kacau di Iran, mengambil peluang daripada protes besar-besaran yang berlaku di seluruh Iran terhadap kerajaan hari ini. Berita kita ni tak sampai maklumat yang kepada kita. Apa yang berlaku di Iran susah untuk kita dapatkan akses. Antaranya kerana tidak popular. Orang nak ambil tahu. Barat sendiri tak mau beri orang Islam ambil tahu keadaan yang berlaku di Iran. Jadi yang dikuasai media ni Barat. Walaupun mereka, Iran ni ada media dia sendiri, tapi nak bersaing dengan media yang dikuasai oleh mereka, CNN, BBC, yang cenderung kepada Barat ni, media antarabangsa, mereka tak mampu bersaing untuk tawarkan maklumat dari negara mereka secara tuntas. Kalau ada pelaporan yang dibuat oleh CNN ke, yang dibuat oleh ABC News ke, yang berpengkalan di Amerika Syarikat dan sekitar hemisfera barat ni, mereka akan laporkan benda-benda yang tidak memihak kepada musuh dia. Iran ni antara musuh peradaban barat sampai ke hari ni. Mereka bermusuh, jadi mereka tak akan sampaikan maklumat yang tepat. Bias tu ada. Jadi itu menyebabkan kita ni tidak dapat maklumat apa yang berlaku di Balochistan, melainkan kita gigih pergi cari sendiri. Jadi kumpulan-kumpulan etnik berbeza ni di Arabistan, di Balochistan ni, di Kurdistan pun, ini antara 2-3 titik kelemahan Iran yang sentiasa berlaku kekacauan. Kalau berlaku satu gerakan untuk menumbangkan kerajaan Iran, dia mesti datang daripada salah satu di antara 3 daerah yang memiliki rumpun berbeza ini. Mengikut peta terkini yang dilakar oleh Ralph Peters, bekas penyelidik ketenteraan US, yang juga telah dibentangkan oleh Condoleezza Rice di Knesset Israel pada tahun 2006, mereka sedang berusaha bagi mewujudkan beberapa peta baru di Asia Barat. Kalau kita baca buku Tok Guru tulis Al-Islam wa alaqatuhu bil irhab. Maknanya Islam dan kaitan dia dengan irhab, bukan kaitan dengan keganasan. Sebab kalau kita baca, kalau kita terjemah Islam wa alaqatuhu bil irhab, bermaksud Islam dan kaitannya dengan keganasan, kita telah terpengaruh dengan agenda barat. Kita dah terpengaruh dengan brainwash daripada barat melalui perkataan irhab tu. Irhabi bermaksud pengganah. Sedangkan maksud irhabi ini maksud penggerunan. Maksud dia maksud penggerunan. Menakutkan, tarhib, menakutkan. Dan pendekatan menakutkan pihak luar ini
adalah satu pendekatan politik yang bijak. Dipanggil pendekatan deterrence, pendekatan cegah rintang, supaya negara-negara lain takut untuk usik negara mereka. Itulah juga falsafah negara yang menerima perjanjian nuklear. Mereka bukan nak lancar. Bertujuan utama, bila mereka ada senjata yang mencukupi, mereka nak serang negara yang mereka nak jajah. Kerana akhirnya mereka juga rugi. Sebab kesan nuklear ni menyebabkan kawasan tersebut tak boleh duduk. Jadi buat apa mereka tawar negara tu, kalau akhirnya mereka tak dapat hasil daripada negara tersebut? Mereka juga terdedah dengan bahaya pengendali senjata ni. Sebab nuklear ni adalah senjata yang sangat bahaya. Dikatakan dalam sebuah peluru berpandu nuklear, kadar uranium, bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear ni hanyalah secubit je. Ibarat secubit garang, lebih kurang tu je uranium yang digunakan untuk menghasilkan tenaga nuklear. Tapi kita boleh tengok kesan. Apa hari ni ada lagi orang share gambar letupan di Hiroshima dan Nagasaki. Letupan yang bentuk umpama cendawan. Hok kena letupan tu mati, dan yang berada di sekitar dalam radius yang agak jauh boleh kena kesan radioaktif. Kena kesan radioaktif menyebabkan kematian, menyebabkan kecacatan. Akhirnya lepas pada tu kerajaan Jepun tutup Hiroshima dan Nagasaki, suruh orang berpindah belaka sebab kawasan ni kawasan radioaktif, kawasan yang bahaya, kalau lagi boleh mati situ. Sebab tak nampak benda radioaktif ni, dia kena ada alat untuk kesan tahap pencemaran udara di situ. Baik. Jadi Tok Guru tadi dia tulis Islam wa alaqatuhu bil irhab tadi. Dia maksud irhab ini terkandung dalam Al-Quran. Nabi sebut, Tuhan sebut, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Nabi kata, Tuhan kata, bersedialah kamu dari sudut kekuatan dan tali kunggangan. Tujuan dia adalah irhab, turhibun, menakutkan musuh Allah dan musuh kamu juga. Persediaan sahaja. Jadi Barat ni, dia kaji mungkin ayat Quran sehingga dia menggunakan pendekatan dia dalam politik antarabangsa, dalam polisi-polisi luar mereka. Buat nuklear, alasan dia bukan untuk perang, tapi bila negara tu ada kuasa nuklear, negara-negara lain tak berani sentuh. Itu kita panggil konsep pencegahan atau konsep deterrence, nak menakutkan orang daripada mereka. Jadi kenapa negara-negara kuasa besar boleh buat aktiviti kaya uranium untuk tenaga nuklear, tapi negara-negara lain tidak diberikan? Bahkan antara perkara yang mendapat kelulusan di Kongres Amerika untuk menyerang Iraq, antaranya kerana tuduhan terhadap Iraq mereka memiliki senjata nuklear. Amerika ada senjata nuklear tak apa, tapi bagi negara lain mereka perlu diserang kerana bahaya, dia kata. Jadi kalau mereka sendiri boleh terima prinsip nuklear untuk menakutkan negara lain, maka kenapa orang Islam tak boleh buat persediaan yang ayat Quran ajar, sedia dari sudut kekuatan? Mana sudut kekuatan ni kena ada latihan ketenteraan. Orang Islam ni kena pandai, kerana kita kena faham bahawa bila berlakunya
perang dalam negara kita, semua rakyat ni wajib jadi askar belaka. Fardu ain, jihad jatuh atas fardu ain kepada setiap orang, lelaki ataupun perempuan. Orang perempuan tak perlu minta izin daripada suami nak keluar perang bila berlaku an-nafyul am, an-nafrul am, berlaku kerahan umum oleh kerajaan untuk lawan musuh yang menceroboh negara kita. Kalau kita tidak ada persediaan ketenteraan, nak lawan gitu je. Setakat pegang sodek, setakat pegang peng, selama ni pegang sepanar, tiba-tiba nak pegang senjata. Bukan mudah sebenarnya. Orang yang tak ada semangat, pegang pistol pun boleh nak pitang. Bahaya sebenarnya mainan pistol ni, mainan senjata ni. Tapi persiapan tu Al-Quran kena sebut. Jadi sebab itulah ada negara-negara yang memang wajibkan. Contohnya terdekat kita tu Singapura sendiri. Singapura serat rakyat dia wajib ambil latihan ketenteraan. Kat kita dulu diperkenalkan PLKN. Dan itu satu inisiatif yang baik juga sebenarnya untuk bentuk jati diri. Saya tak pasti, kita ni bukan graduan PLKN, tak pasti diajar dok mengendalikan senjata ke sebagainya, tapi dari sudut kekuatan perlu ada persediaan. Juga dari sudut ribatul khail, iaitulah tali kuda, tali kunggangan kamu. Maksud situ adalah senjata. Infrastruktur, fasiliti ketenteraan kena cukup. Jadi apa salahnya? Sebenarnya tak salah kalau orang Islam ni nak buat nuklear ke, nak buat kemajuan dalam bidang teknologi ketenteraan ke. Disebut sendiri dalam kitab Said Hawa, Durus fil Amal Islami, orang Islam kena ada persediaan tu. Dalam tajuk dia tentang jihad. Tuan-tuan kena baca dan tengok supaya orang Islam ni sedar bahawa kepentingan benda-benda seperti ini. Jadi dalam buku, kita nak cerita tadi dalam buku Tok Guru sebut benda ni. Ralph Peter dia buat satu lakaran peta. Peta ni lah juga yang dibentangkan oleh Condoleezza Rice ketika dijemput ke Knesset Israel. Mereka berusaha untuk membentuk peta baru di Asia Barat. Tujuan dia bagi memperandakan lagi rantau tersebut bagi membolehkan Barat meneruskan hegemoni mereka ke atas dunia. Dia pentang peta yang ada sekarang ni dengan peta yang mereka rancang nak pecah-pecahkan. Negara Kurdistan akan muncul di atas peta Turki, Syria, Iraq dan Iran. Balochistan juga akan muncul di peta Iran, Pakistan dan Afghanistan. Iraq hilang daripada peta dunia. Negara Arab Syiah dan negara Arab Sunni akan terbentuk di atasnya selain daripada Kurdistan. Kalau kita rujuklah, tuan-tuan boleh rujuklah The Black Border by Ralph Peters. Black Border Map, maknanya peta berdarah, sempadan peta berdarah oleh Ralph Peters. Dia buat sekarang sepatutnya negara Arab ni kita kena pecah-pecahkan lagi. Pecah-pecahkan lagi supaya bila pecah-pecah lagi negara-negara ni, mereka akan semakin tidak bersatu, semakin akan berperang sama sendiri. Itu tujuan dia. Mereka nak buat peta-peta ni. Jadi apa yang berlaku di Balochistan, apa yang berlaku di kawasan Kerman, apa yang berlaku di kawasan Iraq, Iran hari ni yang kita ceritakan dengan sebelum-sebelum ni, sebenarnya ke arah nak mewujudkan peta ni. Nak buat perjuangan mereka akan biaya kumpulan-kumpulan pemisah ni, separatis ni, supaya boleh menubuhkan negara baru. Contohnya beri kepada orang-orang Baloch senjata-senjata untuk menentang kerajaan pusat di ketiga negara ni. Akhirnya mereka boleh buat negara baru, dan negara ni tentu sekali akan memberi walak kepada Barat, sebab Barat yang beri mereka kemerdekaan. Macam Arab hari ni, Arab Saudi, UAE, ini negara yang beri walak kepada Barat belaka. Sebab ikut sejarah, Barat lah yang tolong mereka lawan Osmaniyah, dan Barat yang beri mereka kerajaan selepas daripada mereka berjaya bebaskan diri daripada Osmaniyah. Jadi Kurdistan juga akan berlaku sedemikian. Hari ini orang-orang Kurdi dibiaya untuk lawan IS. Walaupun IS tu kalau ikut dana ada kaitan dengan Saudi dan sebagainya.
Dan Saudi juga kita tahu sekutu barat yang sangat rapat di Asia Barat. Jadi ni misi-misi yang mereka nak buat. Yang paling teruk kita tengok dalam peta yang dilakar itu, Iraq hilang terus. Iraq akan hilang terus. Hak akan muncul negara dipanggil apa nama ni yang kita sebut tadi, negara Arab Syiah dan negara Arab Sunni. Akan pecah pula. Sebab di Iran ni, di Iraq dan Iran juga, dia orang-orang Arab ni, dia ada Syiah, dia ada Sunni. Maka akan perang dua-dua ni bentuk negara Arab Sunnistan dengan Syiistan disebut. Jadi lepas tu akan muncul pula negara Kurdistan lepas pada tu di Iraq. Jadi negara-negara orang Islam ni akan pecah daripada 10 buah negara, pecah jadi 3 belah. Itu satu contoh kita sebut Rah Peter, cadangan Black Borders. Benda ni dibentangkan oleh Condoleezza Rice, ambil cadangan ni. Juga ada tulis Robin Wright Phillips, dia juga buat lakaran peta. Dan peta yang dia buat ni lebih luas lagi, meliputi apa yang berlaku di Libya. Libya dimasukkan sekali juga. Libya akan pecah juga kada 3. Tripolitan akan jadi 1. Apa nama ni, 2 lagi tu akan pecah-pecah lagi ikut kepada peperangan etnik yang berlaku pada hari ini. Jadi itu nasib orang Islam yang orang Islam kena terima. Orang Islam kena faham perpecahan yang dibuat oleh Barat ni. Kita perang atas nama mazhab, kita perang atas nama aliran. Tempat kita ni kalau orang Islam kok, perpecahan utama Wahabi Aswaja, Wahabi Aswaja. Mereka sengaja gunakan. Padahal orang Islam mereka ni, mereka kata hak ni kafir, hak ni kata hak ni kafir, hak ni mujassimah, hak ni ahli bid'ah. Akhirnya membawa kepada kafir mengkafir, benci membenci, lalu akhirnya dia boleh bawa kepada peperangan juga. Rentetan ni boleh bawa ke arah tu. Jadi ekstrim masing-masing. Padahal kita tak nafi dalam mana-mana pemikiran ni ada pihak-pihak yang ekstrim, pihak-pihak yang melebih-lebih. Tapi jangan kita layan, kerana secara tak sedar mereka sebenarnya nak tengok kita ni berpecah. Kalau kita perhati molek seluruh ajaran, sama ada hak ni cenderung kepada Salafi ke, cenderung ke Wahabi ke, ataupun cenderung kepada Aswaja apa sebagainya pun, kita banyak berkongsi benda yang sama. Rukun Islam kita 5 lagi. Hak ni ke, hak nun ke. Semayang kita sama lagi. 5 waktu lagi. Kalau kita bilang banyak lagi persamaan-persamaan. Cuma ada sikit-sikit je mungkin kita berbeza. Hak ni terima kunut, hak ni tak terima kunut. Hak ni terima takwil ayat mutasyabihat, hak ni tak terima takwil ayat mutasyabihat. Sikit-sikit je. Adalah bab akidah sikit, bab syariat sikit, bab akhlak sikit. Tapi benda lain banyak lagi kita berkongsi. Sebab apa kita tak boleh duduk sekali? Sesal cara molek tapi nak perang, nak kutuk mengutuk, caci mencaci di media sosial sebagainya. Kupur awak-awak kita ni api-apikan perbalahan sama-sama kita. Kita hanya menjayakan agenda musuh. Yahudi tak mau bincang. Kalau kita bincang pasal Palestin, kita bincang pasal Hamas dan sebagainya, bosan kita bosan. Ni belawang sama-sama. Geng pondok belawang, geng hok balik Mesir lah sebagainya. Waliyazubillah. Jadi ni antara benda-benda yang kita kena perhati, jangan kita terpengaruh. Sebagai orang awam ni jangan kita terpengaruh dengan agamawan yang heret ke situ. Kalau agamawan ngajar benda-benda yang tidak kontroversi gini, kita boleh terima. Tapi kalau bawa benda kontroversi yang bawa kepada perpecahan, kita tolak. Kita jangan terima, jangan terikut. Ni kita juga, kita orang awam je. Hak tok guru hak mengajar kita tu, ustaz-ustaz mengajar kita tu kutuk kata tok guru tu. Kita boleh ikut kepada ustaz tu estate. Yang ustaz yang nak faham tentang percaturan politik musuh. Itulah sedikit yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Segala apa yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang lemah, apa yang kurang datang kelemahan di saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau ada salah, ada silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.